seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam ukhuwah, salam persahabatan. Bertemu lagi kita, bersua lagi kita di channel Studio Alam Channel bersama abangku. Okey, hari ini abangku menggunakan mikrofon yang disponsor oleh Leomac. Ada super cardioid mikrofon. Saya rasa bunyinya agak power. Okey. Ini yang disponsor oleh Leomac untuk abangku buat live sepanjang sesi akan ke udara nantilah. Okey, sebelum itu abangku minta jasa baik sahabat-sahabat kat luar sana yang join pada petang ni. Semoga dapat berkongsi, akan dapat share dan dapat like, share and komen lah nanti dekat Facebook tu. Semoga page ini akan tersebar dan akan dapat dikongsikan dengan sahabat-sahabat kat luar sana. Okey. Okay, untuk yang trip kali ni abangku ada buat perubahan sedikit. Sebelum ni kita boleh komen. So untuk hari yang ni kita boleh call juga. Okay, kalau siapa yang agak malas nak menaik, so dia boleh call. So nombornya boleh guna nombor ni. Okay. 012-92-32-553. Okay. Guna nombor ni untuk call, untuk berinteraksi dengan kita punya tetamu khas. Dua orang aku undang khas untuk dua orang untuk sesi pada malam ni. Okay. So tanpa membuang masa, kita pergi ke intro dahulu. Okay. So, tamu istimewa yang saya maksudkan adalah Dr. Hisham Marmi. Rasa ramai orang kenal dia. And then Ustaz Osman Abdullah pun bukan calang-calang orang juga. Ustaz Osman Abdullah. So, yang tajuk hari ni yang akan kita bincangkan, yang kita sembang-sembang berkenaan dengan NAS, Network Attached Storage. Kenapa fotografer perlukan dia? Saya sebenarnya tak tahu juga sebenarnya. Ni baru je masa sesi interview dengan Dr. Hisham yang seminggu lepas. Dia ada ceritalah pasal NAS ni. So dari situ saya timbul dia, wah, why not kita gali lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan NAS tu dan kenapa fotografer perlukan dia. So di samping itu juga bila saya korek-korek dengan dia kata, you kena tanya Ustaz Osman, dia lagi pakar dalam NAS ni. So nak tak nak saya kata, okey, saya invite dua-dua ni dalam saya punya Studio Alam Channel. So kita akan sembang-sembang. So bila sahabat-sahabat yang kat luar sana yang ingin bertanya tentang lanjut bagaimana kita nak selamatkan fail kita daripada daripada korup lah, daripada rosak hard disk kan biasanya kan orang kata tak stabil, bila-bila masa aja boleh jam, boleh korup. So dua fotografer ni dia ada idea. Dia memang dah ke depan, a few step ke depan. Dia dah buat ini, dia dah kaji benda ni. So kita akan bincangkan hari ni bersama beliau. So kita jemputkan ke studio. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dengan Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar Dr. Syam? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudi jemput lagi. Okey. Kan? Orang memang kena jemput. Sponsor asyik bagi hadiah kat peserta dia dekat channel tak ada hadiah ke. Hari ni tak ada sponsor. Tak ada sponsor. Hari ni tak ada sponsor. So kalau ada sponsor kat luar sana rasa nak sponsor untuk support channel ni, bolehlah mesej ke PM aku. InsyaAllah kita aturkan macam mana slot untuk dapatkan untuk promo kalau you ada barang untuk dijual lah. Okay, Ustaz, apa cerita? Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. So COVID macam ni dapat ambil gambar tak? Sekarang ni dah boleh lah kan. Dah boleh dah? Itu susah sikit lah. Kita curi-curi lah, takut kena tangkap. Oh ya ke? Tapi banyak hari saya tak shoot lah. Kalau dalam 30 hari tu mungkin saya shoot 3-4 hari je. Itu pun dengan cuaca tak berapa elok sekarang kan. Tak apa dapat lah. Jadi duduk rumah main sinologi.
Sinologi. Wah, dah keluar tu sinologi. Mungkin kat luar sana tak tahu. Mungkin ada yang tahulah. Mungkin ada yang tak tahu. Saya rasa ramai tak tahu. Sinologi tu apa. Tu dia. Peace of mind. Tak, sinologi ni seketul apa? Macam hard disk ke atau macam pen drive ke? Macam mana sebenarnya? Kita cuba pakar cerita dulu lah, Dok. Dok Isham. Hei, alamak pakar pula. Aduh, ya. Bagi konsep lah, macam orang faham macam mana Okay. konsep sinologi tu berfungsi. Synology ni brand je. Oh, brand. Okay. Sebenarnya dia NAS, Network Attached Storage. Jadi dia storage yang dia attach pada rangkaian network. Jadi apa dia buat, macam sistem, saya tunjuklah yang ni kat belakang ni ada NAS. Kalau nampak lah, tak tahulah. Kalau nampak belakang ni banyaknya ada 8 bay. Jadi dia attach pada network. Jadi network maksud dia pada router kita lah. Dia attach selalu dia pada router. Sekejap, kalau yang saya tunjuk ni, yang dua ketul ni, Yang mana? betul lah ni? Betul lah tu. sama tu. Itu sama lah tu. Sinologi Betul. Itu dua ketul. Synology lah tu. Itu 2 bay. Oh, 2 bay dia panggil. So minimum dia jual 2 bay. Minimum 2 bay. Minimum 2 bay. Maksimum tak salah saya 12 ke 24 bay. 12 bay, 24 bay ada. Dia kalau Synology lah. Ada banyak brand lain. Macam QNAP, macam Drobo, macam ada yang lain-lain lagi yang besar-besar tu, Cisco, semua ada tu, benda-benda tu. Jadi Synology ni memang diguna pakai oleh server-server besar selalunya. Bukan Synology, silap. NAS. NAS ni dipakai oleh server-server besar. Sebab dia network attached storage. Dia ada banyak kelebihan lah. Dia macam cloud jugalah, macam mana? Dia cloud. Tapi cloud. dia as a private cloud. Private. Dia bukan private cloud cloud. umum. Jadi kita manage. Jadi maksud dia kuasa kita. Kalau kata macam Apple Cloud, macam Google Cloud. Jadi benda tu pada kuasa Google. Katalah tiba-tiba Apple atau Google dia buat polisi. Dia kata nak tutup bahagian tu. Jadi mengelupalah semua orang nak download. Kalau dapat download. Kalau tak dapat download, bye-bye. Jadi macam tu. Jadi kita bukan kuasa kita. Ini 100% bawah kuasa kita. Kita boleh attachkan dia pada network attached storage ni boleh kita nak attach pada network, pada internet ataupun kalau kita tak nak pun boleh kita close. Artinya kita pakai antara PC kita dengan storage tu. Tapi in-house sajalah. Macam mana? In-house saja, dalam rumah sajalah. In-house saja pun boleh juga, tak ada masalah. Dia yang penting sistem dia tu. Sistem dia nak protect macam mana kalau berlaku kerosakan ataupun failure pada hard disk. Jadi yang itu yang penting sebenarnya. So NAS ni boleh berfungsi untuk semua sistem ke macam mana? Boleh saya tambah sikit lagi. Boleh. Sila. Kita pergi kalau nak kita cakap pasal layman lah, orang kebiasaan. Biasa. Mudah faham lah, bahasa mudah faham. Macam kita ada external hard disk, semua orang ada external hard disk atau flash drive. Konsep dia sama juga. Tinggal dia ni lagi kuasa dia lagi besar. Besar dari segi boleh simpan lagi banyak. Boleh simpan lagi banyak. Size. Boleh simpan lagi banyak. Kalau macam kita ambil external drives kan, ada yang pergi sampai 10 terabyte. Ya. Okey. 12 tera. 12 tera ada, 16 pun ada. Tapi dia cuma satu aja. Dia punya satu je. Ya kalau kita punya external tu, kita satu je external tu. Ya, betul. Kecuali lah kita beli banyak-banyak. Okey. Betul. Jadi dia sekarang ni seolah-olah kita beli banyak-banyak tapi keluar port dia satu je pergi masuk ke pista atau apa-apalah. Okey. Okey, baik macam tu. Maknanya dia sebenarnya satu external hard disk. Tapi dalam dia punya bekas tu ada banyak hard disk sebenarnya. Banyak slot untuk hard disk. Maknanya dia macam ada compile lah, satu compartment lah untuk simpan semua hard disk. Macam tadi Abil tunjuk tu 2 bay tu banyak 2 hard disk lah. Tapi adakah 2 hard disk tu memang untuk diguna berfungsi dua-dua atau sebab saya faham macam yang Dok cerita kat saya itu hari dia kata satu guna satu standby. Atau macam mana? Okey tu kita nak pergi kejap lagi ni. Okey. Bagi faham dulu. Sekejap saya ada share gambar ni kejap saya nak share gambar ni. Yang ni ke sistem dia?
Operasi dia? Sistem dia ini dah complicated. Sebenarnya dia lagi senang je. Ni dia complicated? Dia lagi senang je. Ni complicated ni. Ni tara-tara bangsawan macam Dok Isham dia boleh. Oh, ya ke? Kita tak perlu. Oh, ini tak perlu? Tak perlu. Okey. Tak perlu. Okey. Jadi kita anggap dia macam masih lagi external Waalaikumsalam tu ada siapa? Syarudin lah. Waalaikumsalam. Dia macam external hadis je. Kita anggap dia begitu. Oh, okey. Mana fikiran kepala kita sekarang kita anggap dia sebagai external hadis je. Okey. Bukan gitu je. Macam Dok Isham tu ada 8B itu memang golongan bangsawan. Oh. Yang profesional Michael Shane Bloom semua tak pakai sampai tu. Okey. Gitu. Tapi baguslah itu jangka masa panjang dah baguslah. Ada peluang kita beli lagi banyak, kita beli lagi besar. Hadis ni ada peluang duit beli paling besar yang kita mampu. Mana yang terbaiknya beli yang 2B ataupun tulis yang besar terus dia punya slot tu? Lagi banyak lagi bagus. Sebab ini mahal future proof. Mahal lah tu. Bangsawan. Okey. Okey. Jadi kita dah faham dah tu. Mana dia macam external hadis. External hadis, okey. Nama dia NAS, Network Attached Storage. Storage, okey. Maknanya satu storage yang kita sambungkan dengan network. Okey. Tapi sekarang dah banyak ada brand-brand Synology apa semua, dia buat kita tak payah pergi kepada network, boleh direct connect pada kita punya laptop, PC dan sebagainya. Tak perlu lagi network. Oh. Tapi macam mana nak connect kepada laptop PC dalam rumah kalau bukan network? Jadi kalau tak pakai network, satu laptop je lah dapat pakai. Okey. Macam saya ada satu laptop je. Jadi saya tak perlulah saya ada network. Macam Dok Isham dia cakap dekat rumah, kat bawah, kat garaj semua ada. Dia okey lah. Macam kebanyakan kita cuma ada satu je sumber. Ya, betul. Edit tu apa semua satu. Jadi direct connect. Tapi sebelum ada Synology dan dia, tak boleh kena letak kat dia kat network je dulu. Itu dia panggil network attached storage. So saya nak cuba fahamkan balik konsep hadis tadi. So connection dia pakai USB ke apa? USB. Oh, USB je? Ya. Guna USB je. Tapi yang tadi yang kita bincang awal-awal tadi sebelum kita live, kita cakap nak connection lagi laju, kita pakailah Thunderbolt. Itu nanti bab akhir-akhir dulu lah. Nak faham yang mula-mula dulu. Thunderbolt tu sebenarnya konsep USB juga. Konsep USB juga? Sebenarnya tinggal Waalaikumsalam Abang J Mizal, lama tak jumpa. I see. Okey, jadi dia konsep Thunderbolt pun sebenarnya dia USB juga, tapi dia USB 4 ke 5 ke saya tak tahu lah, tapi konsep dia sama je. Kita nak clearkan konsep dulu Belly kan? Ya, betul. Clearkan konsep baru senang kita cerita baru senang lah. Yalah, kalau masuk campur networking ni kadang-kadang susah nak terima juga sikit. Orang lama, maklumlah. Ya. Saya pun tak berapa faham. 3 hari tu masa jumpa kat mana tadi tu Dok Isham explain baru saya faham. Oh, okey. Ni siapa yang guru ni? Okey. Jadi kita dah faham dah hal konsep. Okey. Saya nak cakap satu benda. Bendanya ni. Saya cakap ni sentiasa berulang sampailah akhirnya Dok Isham setuju dengan pendapat saya ni. Dia mula-mula tak setuju, dia kata Nubis memang tak pandai, tak payah cakap lah dia kata. Okey. Tapi saya cakap data akan hilang. Betul. Okey. Data akan rosak. Okey. Betul. Lambat atau cepat je? Kita sebagai fotografer ni aset kita yang sebenar apa? Kamera, tripod, apa bukan gambar tu. Ya, awet. Itu kita punya aset. Betul. Jadi kita sibuk jaga kamera kita letak dalam dry box lah, itulah inilah tu. Tapi data kita biar bersepah macam tu je. Okey. Dan saya jamin kalau kita nanti cuba Abang masuk dekat Facebook, kalau kita punya group ACA tu, siapa yang pernah data korup? Buat macam survey tu kan ada, kita buat survey kan. Kita tengok hampir semua akan cakap pernah berasa lah pernah berasa. Pernah berasa. Tapi sebab saya daripada dulu masa kerja memang backup ni memang dah di-train mesti backup. Jadi saya belum tu saya dapat recover balik. Oh, okey. Gitu. Jadi yang kita ada NAS ni untuk memudah kita jaga data kita. Itu paling mudah. Kalau external tu akan korup. And then what happen?
Tapi NAS ni tak akan korup ke maksudnya? Dia akan korup, tapi dia ada cara dia. Untuk cara tu kita bincang dengan pakar, iaitu Dr. Isham. Ayuh. Saya bagian konsep je. Okay. Ni So, belum soalan nak tambah lagi. ni. Apa nak tambah lagi? Tak tahu apa nak tambah ni. Ustaz dah bagi lengkap lah tu. Betul Okey lah tadi tu. tak berjawab tadi. Kan aku tanya. Apa dia? NAS ni tak akan korup ke? Sebab dia kata Okey. hadis akan korup. Habis NAS ni bukan hadis. Hadis juga Okey. kan NAS? NAS. Okey. NAS ni hard disk. Betul hard disk. Okey, contoh. Ni saya bagi contoh. Macam saya. Saya pakai yang 8B. Tapi saya baru isi 7 hard disk. Contohlah, kalau kata pakai 5B. Jangan pakai 8B lah. 5B. Ni contoh lah. Saya pegang ni hard disk. Okey. Contoh kat dalam tu. Yang ni contoh aja. Yalah. 1, 2, Banyak 3, je 4, external. 5 lebih tu. Itu baru sikit. Ini sikit. Ada lagi dalam tu. Itu baru sikit. Itu 6 bulan punya stok tu. 6 bulan punya stok tu. Okey. Apa jadi? Okey, dia bergantung kepada rate yang kita pakai. Rate ni dia panggil redundant array of independent disk. Macam tu rate. Apa maksud dia rate tu? Rate tu maksud itu term dia lah. Tapi dia orang pakai rate. RAID. Okey, ikut pilihan rate. Ada rate kosong, rate 1, rate 5, rate 10. Jadi dia ada nanti okey saya cakap. Okay. Apa dia? Macam ni? Ya, yang rate kosong tu apa maksudnya? Apa maksud rate kosong? Apa maksud rate 1, rate 2 tu? Maksudnya apa? Rate kosong. Okey, rate tu apa ni orang cakap macam nak bagi hard disk punya management ataupun storage punya management. Maksudnya kalau kata nak based on performance atau based on safety ke, ataupun nak write laju ke, nak read laju ke. Jadi kita sekarang ni mau kepada safety. Mau ke safety, okey. Sebab kita nak protect data kan. Iyalah betul. Nak protect data. Okey. Jadi katakan kita ada 5 hard disk, 5B punya sistem. Jadi saya kalau kata biasa diorang pakai rate yang diorang pakai rate 5. Rate 5 ni membenarkan satu hard disk. Mana-mana hard disk rosak, maka kita boleh keluarkan daripada sistem tu, daripada sistem teknologi tu, off sistem, tarik keluar satu. Yang rosak tu memang dia beritahu lah hadi mana rosak. Okey, yang bagusnya Synology ni, nak cakap bukan nak jual barang, tak. Kalau ada mana-mana sistem yang rosak, kalau kita attach pada network, dia akan hantar email dekat kita. Dia akan hantar email dekat kita menyatakan alert, ada benda yang tak betul dengan server sama ada rosak ataupun dia tak dapat ping. Artinya server Synology dekat ibu pejabat dia akan sentiasa ping kita punya Synology ni. Jadi dia nak pastikan networking tu bagus. Jadi kalau dah rosak, dia pertama akan dapat email. Kalau tak dapat email, balik-balik boleh tengok dekat Synology ni, dia akan blinking lampu kuning. Artinya alert, ada something wrong. Jadi kita akan buka kita punya panel. Jadi panel dia boleh buka dekat web, dekat web aja, dekat Chrome ke apa semua boleh buka panel dia. Nanti kita check. Dia akan bagi tahu apa benda yang masalah. Katakan hard disk ni, dia pakai RAID 5. RAID 5 ni benarkan satu je rosak. Jadi satu rosak. Okey, dia kita gantilah. Masuk yang baru. Satu, Synology ni ataupun sistem RAID ni, dia akan recover. Dia akan recover yang rosak ni. Jadi file yang katakan kat disk yang rosak tu akan dapat balik semua. Sebab dia ada parity. Maksud dia parity ni yang menyimpan data-data ni bersepah-sepah dalam hard disk. Okey, dalam mana-mana hard disk. Tapi masalahnya RAID 5 dia benarkan satu rosak. Katakanlah tiba-tiba 2 rosak. 2 rosak habislah. Jam lah. Jadi saya kalaulah dicadangkanlah kalau ada lebih daripada 4B, 5B macam ni, kalau kata 5B, buat RAID 6. Okey, RAID 6 ni benarkan 2 rosak. Okey, dia benarkan 2 rosak. Okey, dia benarkan 2 rosak pada masa yang sama tu. Jadinya boleh masuk 2 hard disk baru, 2 biji, and then dia boleh recover semua balik. Tapi dia punya kekurangan dia, bila buat RAID 6, data storage kita akan makin berkurangan. Dia akan dah 2B dah simpan dia tarik.
Dia standby. dia tarik, dia simpan data. Jadi katakan ada 4 tera, 4 tera, 4 tera, banyak ada 20 tera, mungkin dia membenarkan hanya 10 ke 12 tera macam tu untuk write data. Oh, Dan separuh. selebihnya, sebab RAID 6. RAID 6 memang dijaga betul. Okey. Kalau RAID 5, dia akan makan sikit, lebih kurang 1/3 aja daripada storage tu sebagai parity dia untuk dia simpan data tu. Itu kalau pakai sistem RAID biasa. Sistem RAID biasa membenarkan hanya hard disk yang sama sahaja. Maksud dia, kalau 4 tera, semua 4 tera. Kalau 5 tera, semua 5 tera. Kalau kata 2 tera, semua kena 2 tera. Specialnya Synology punya sistem. Dan juga ada satu lagi, Drobo. Drobo pun boleh juga macam tu. Tapi tak pasti, saya tak pernah pakai. Special di Synology ni, kita boleh letak hard disk ni macam-macam tera. 4 tera, 6 tera, 8 tera, 12 tera, 10 tera. Kejap. Tadi masuk Dok tadi, kalau brand lain lah, dia kena gig apa okay. Kalau RAID biasa tu, RAID 5 atau RAID 6, yang biasa, RAID yang common, pertama hard disknya kena sama, brandnya kena sama, kelajuannya kena sama. Semua benda sama. Kita nak pakai benda ni lama. Takut-takut sekarang kita pakai 4 tera, lama-lama 4 tera dah tak ada lagi. Besok nak ganti dah tak ada pula. Jadi susah. Jadi Synology dah pandang ke depan. Dia tak kisah. Jadi setiap kali kalau kata hard disk saya tu campur-campur dalam tu. Dia ada 12 tera, 10 tera ada, 6 tera ada, 4 tera pun ada. Jadi campur semua. Tapi bila saya ganti, sama ada saya ganti yang sama 4 tera, katakan rosak tu kata 4 tera kan. Saya akan ganti juga 4 tera atau saya terus masukkan 6 tera, 10 tera ke atas lebih. Dia jangan kurang nanti dia akan cut off. Nanti ada banyak benda nanti yang tak boleh recover sebab saya dah santap benda ni sampai 17 tera. Jadi takut ada benda yang hilang. Better kita besarkan atau kekalkan size dia. Jadi beza RAID, sistem RAID Synology dengan sistem RAID RAID biasa. Synology ada dua je, SHR1, SHR2. SHR1 ni SHR1 ni sama lebih kurang dengan RAID 5, membenarkan satu kerosakan hard disk. Yang SHR2 dia sama dengan RAID 6, membenarkan 2 kerosakan hard disk pada satu masa. Okey, itu satu kegagalan yang mungkin berlaku, yang memang akan berlaku. Hard disk akan rosak. Itu biasa dalam B ni, mana-mana hard disk boleh rosak. Yang keduanya, kegagalan sistem. Maksud dia sistem Synology itu sendiri. Synology ni macam komputer je. Dia ni macam server. Dia ada motherboard, dia ada RAM, dia ada processor. Macam komputer sebenarnya. Sama macam komputer tapi dia bentuk ringkas. Dia bentuk yang betul-betul untuk sistem tu saja. Okey. Kalaulah sistem tu rosak, kita boleh dapatkan sistem yang sama. Kalau macam saya 8B ni rosak, katakan dah habis warranty semua, saya beli 8B yang lain, saya ikut susunan itu, susun balik, ada itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia boleh recover juga. Ada juga case yang diorang migrate ke Synology yang baru, pun boleh juga. Synology akan recognize benda tu. Tak ada masalah. Yang penting turutan tu kena betul. Apa-apa hal memang tuan tu, kalau nak kata yang bab-bab lain yang mana lagi itu je lah yang failure. Jarang-jarang hard disk 2 sekali rosak kalau dalam day tu. Sebab kita kalau biasa dah dapat alert satu rosak, kita akan off sistem. Automatically akan off. Kita akan cari balik. Pertama sekali langkah nak buat, off, shutdown. Synology tu mark yang mana hard disk rosak, keluarkan hard disk tu, order hard disk baru. Jangan on dulu, biar dulu. Tapi kalau ikut semua orang, dia on, dia tak peduli. Tapi kalau ikut yang nak selamatnya, better jangan on, off dulu. Hard disk baru sampai. Hard disk baru sampai, kita masukkan hard disk baru tu, and then on balik. Dia akan buat recovery tu 24 jam. Jadi kena on 24 jam lah. Dekat situ lah safety dia buat kata satu, hard disk diganti. Kedua, kalau sistem lah. Kalau sistem sendiri rosak. Kalau sistem tu rosak, ada ganti dia sama ada. Kalau ada warranty, boleh kena warranty. Yang penting hard disk kita tu steady. Kita tahu dah turutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke sampai 12 ke. Jadi benda tu boleh masuk balik. Kalau sistem tu failure, kalau Synology tu failure, mana dia data tu disimpan di server atau dalam hard disk kita tu? Hard disk. Oh, dalam hard disk je. Tidak melibatkan mana-mana cloud keluar. Cloud semua dalam Synology. I see. Jadi dia orang cakap apa? One time payment je untuk beli cloud. Kan kita macam ada Dok cakap terikat dengan apa Synology dia punya. Ada maintenance tak?
Okey, macam ni. Sebab apa Synology? Dia nak bagi mudah. Dia bagi kita domain. Synology akan bagi kita domain. Macam saya, isyamarmin.synology.me. Macam tu. Dia Okey. akan bagi kita domain. Untuk domain dia tu, nak attach dengan kita punya ni. Sebab rumah kita punya IP kita berubah-ubah, dynamic. Betul tak? Okey. Jadi bila kita off modem, on modem, tiba-tiba dia bertukar Keluar IP. Jadi macam mana nak ada domain? Jadi cara nak domain tu jadi betul, Synology akan sentiasa ping dia punya sistem ni dan dia tahu nombor IP tu dan dia akan attach dengan kita punya domain. Jadi kita type domain kita tu, automatically akan masuk terus dekat kita punya ni. Dengan ada password semua ada lah. Dia tanya administrator password apa semua dia tanya, kita boleh terus masuk ke dalam sistem kita ni mana-mana tempat dalam dunia. Kalau kita attach lah dengan network. Kalau tak attach kat rumah je tak boleh lah. Jadi macam tu. Faham? Itu Abang Ali tanya, masuk simpan dalam network? Buat simpan gambar semua dalam Synology system. Ini storage. Bukan cloud. Cloud dekat awan. Dekat awan ni dekat internet. Tak simpan kat sana pun. Semua dalam storage. Semua dalam jangkauan kita. Jadi tak ada melibatkan pihak luar pun sebenarnya. Kita je. Yang kita attach pada network tu sebab nak mudah. Kadang-kadang kita pakai wifi dalam rumah. Kita pergi keluar, nak edit, nak ambil file-file kita. Jadi kita mudah. Jadi gunakan internet. Internet boleh transfer gambar apa semua bergantung pada kelajuan internet lah. Kalau siput sedut biasalah telefon dalam Malaysia ni semua scammer. Kan? Cakap bergiga-giga. Dapat teruk macam gini YouTube. Aduh, bayar mahal. Okey. Betul. Betul. Saya nak tambah, sila. Macam apa? Tambah sikit. Let's say macam Dok cakap tadi, kalau kita ada kata kita ada 4 bay, satu rosak, satu hadis rosak, kita beli yang baru, kita masukkan je, tak payah buat apa-apa. Sistem recover sendiri. Masuk je. Masuk je. Beli betul. baru je, beli kat Shopee. Masa kita set up mula-mula, agak rumit tak nak set up tu? Tak ada, senang je. Senang je. Senang je, kita masuk je tu, dia tanya kita nak rate berapa. Jadi kalau rate tu semua tadi kan Dok Isham kata Synology kan ada 2 sistem RF apa 1 and 2 apa? Sebab dia excited tu, dia tak cerita dasar dia dulu. Dia excited tu. Itu saya dah terputus sekejap. Okey, dasar dia rate ni mana-mana semua, tak kira Synology, tak kira apa. Kadang-kadang kita beli laptop baru, dia masuk 2 hard disk dekat kita punya OS tu. Dia sebenarnya tu dia buat rate tu, rate 1 tu. Maknanya satu sebagai backup. Oh, satu sebagai backup. Kalau kita beli kata kitanya laptop tu ada 1 terabyte, tapi sebenarnya dia 2500 gig punya hard drive. Maksudnya kalau tu dia buat sebagai rate. Sebab saya ingat dulu masa saya format komputer iMac dulu, rate kosong. Mana rate kosong tu tak ada standby langsung, memang tak ada standby ya. Itu nak cepatkan tu. Rosak. Dia untuk performance. Untuk performance. Okey. Jadi kata kita beli Synology ke apa-apa, dia tengok pada bay. Kalau misalnya ada 3 bay, kita boleh pakai rate sekian je. Kalau 5 bay, kita boleh sampai rate 5 je, tak boleh pakai sampai rate 6. Adalah benda-benda tu. Itu senang je tu. Itu senang. Itu benda tu tak usah risau. Okey. Jadi boleh pilih je rate 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi dengan syarat kita ada berapa? Macam Dok Isham cakap tadi. Kalau rate 6 ni 2 drive, dia akan ambil. Jadi kalau kita ada 5 drive, 3 drive dia simpan data. 2 lagi dia guna untuk macam dia backing lah, dia buat stripping apa semualah. Okey. Gitu. Jadi bila rosak, nanti dia signal ada keluar lampu tu ting merah. Ambil itu, order Shopee sampai masuk je. Zup dia terus recover balik. Dijamin semua data kita dapat balik. Dijamin. Sambil tidur dia recover, sambil tidur. Oh ya. Kalau nak senang dia panggil saya mengopi, lepas tu saya macam buat-buatlah macam tahu tapi tekan je lepas tu jalan. Dia gitu. Itu yang bagusnya bila kita pakai rate ni. Kita tak payah nak kena copy balik reformat. Tak ada, tak payah. Masuk je. So maksudnya separuh of the size giga tu, capacity storage tu dia akan simpan untuk backup. Kau macam mana maksudnya? Tak sampai separuh. Tak sampai separuh.
Okey, Dia- dia- saya dia- ada Dia ada empat, CV dia. Dia ada CV dia. ah, CV saya ada dia boleh empat- tengok empat- dekat teknologi. Macam saya mana, ada Ustaz? empat disk, saya ada 4 disk. Okey. Tiap-tiap satu disk tu 4 terabyte. Okey. Okey, jadi semua total ada 16. 16. Okey. Tapi saya pakai RAID 5. Okey. RAID 5 maknanya satu failure. Mana 4 tera lah. Jadi saya cuma ada storage 12 tera lah. 12 tera lah. Ni nak kira kalkulate senang lah. Yalah, Dia yalah, adalah yalah. perpuluhan-perpuluhan tu. Tapi kira satu tu untuk memang dia macam dia image yang disimpan sebagai image. Oh. Ah. Tapi dia file tu merata simpan. Mata file tu disimpan, disusun dekat tiap-tiap empat tu disusun. Oh. Cara So dia. Tapi masa kita nak tarik dia tu memang dia punya folder dia memang macam biasa je. macam biasa je. Dia Sama macam macam satu seolah-olah satu external hard disk je. Oh, satu external hard disk je. I see. Seolah-olah kita nampak tu sebagai satu external hard disk je. Lepas tu kita create lah folder foto, folder video. Macam biasa. Oh, bukanlah. Ustaz belum macam saya kan, bab nak folder semua tu, saya belasah je Ustaz. Tapi kau Dia buat je, macam ni. buat je. Jadi tak kisah, dia macam kita anggap dia satu external hard disk je. Nak bagi senang cerita. Gitu. Tinggal Dok cakap tadi untuk Synology dia ada panggil SHR. Synology Hybrid RAID. Hybrid RAID. Okey. Maknanya RAID yang dicipta baru, bukan RAID yang konvensional. Oh, apa pula tu bezanya? Bezanya tadi tu, macam tadi saya ada 4 B, kena pakai semua 4 terabyte. Saya tak boleh letak 6. Kalau saya letak 6 pun sistem akan anggap dia 4 juga. 4 juga. Mana semua kena sama, 4 tera semua. Kena semua sama. Kalau kita pakai konvensional. Yang kalau pakai konvensional, mana Synology konvensional pun sama. Sama. Yang Dok cakap tu yang special sikit lah. Yang boleh beza tu. Bila kita cakap tu kita nak pakai conventional RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Lepas tu ada SHR 1, SHR 2. Betul. Jadi saya pilih SHR 1. Sebab saya punya disk tak banyak, dia kan 8 kan, dia banyak lah extra. Saya tak banyak. Saya tak boleh lah kan. Saya ambil satu je. Jadi, tapi kemudian kata besok, tiba-tiba Dr. Ishan cakap, Ustaz bagi penerangan semalam bagus. Ambil lah satu saya punya 10 terabyte ni. Disk ni. Saya ambil, saya masuk je kat ruang tu, terus saya dapat 10 terabyte extra. Sebabnya pakai yang tadi lah, hybrid tadi. SHR tu. Kalau saya pakai konvensional, sebab saya punya 4 je, dia akan letak akan cepat juga. Sekadar ada keluar 16. Letak 16 pun dia baca 4 juga. Maknanya hard disk tu sama je mana-mana pun. Cuma sistem tu yang baca beza. Okey. Habis dah bahagian tu. Senang je masuk beli apa semua macam tu. Senang. Dia tak ada masalah tu. Tak ada lah sebenarnya. Yang kita buat ni nampak macam complicated, tak ada. Saja je kita seronok nampak macam kita pandai. Saya dulu masa dapat, saya set up sendiri. Jadi saya belajar kat mana? Dekat YouTube. Dekat YouTube hampir lengkap. Dia punya modul dia tu. Masa saya belajar sendiri, saya set up sendiri. Saya set up sendiri. Mudah. Ikut je. Memang senang. Tak ada masalah pun. Jadi ini menjawab ada beberapa soalan yang kita dapat ni. Jadi kita senang kita anggap macam saya di Uluyam internet hampir tak ada. Jadi saya tak pakai internet pun. Saya pakai lokal mana saya je lah. Lokal lah. Tak ada network, tak ada internet. Okey je. Tapi guna USB je lah, bukan guna USB je. LAN kabel ke ataupun Thunderbolt ke apa ke, tak ada. USB je. Saya pakai RJ45. Oh, mana LAN punya kabel lah. Ya. Okey, nak tanya. Mana masa buat editing, ada beza tak dengan hard disk biasa, external hard disk biasa dengan tu? Okey. Bila buat editing, yang dengan kita punya pakai RJ45 ni, tak cukup laju untuk kita buat direct editing. Oh. So macam mana? Jadi solusi saya lebih suka beli satu SSD. Okey. Jadi keluar dulu. data yang buat keluar dulu. Kita edit habis kita simpan. Begitu. Tapi nanti kalau kita dah sampai taraf 10 GB tu, bolehlah pakai tu.
10 GB apa pula tu? Yang kita cakap pasal 10 GB-nya link tu. Yang Dok Isyam tunjuk Link tu yang yang kad pakai tu, kad tu. Itu saya tahulah. Penonton kat luar tu mungkin tak faham. Oh. Kena cerita daripada kosong balik ni. Kita sembang 3 orang kan. Okey. Kita ada 18 viewer. Okey, yang Dok Ishamnya tu itu macam network card. Macam kalau kita letak dulu kat PC kita, network interface card. Okey. Itu NIC tu. Okey. Jadi itu kita letak dekat kita punya Synology machine tadi. Dia membolehkan speed dia berjalan sampai kita data transfer 400 megabyte per second. Oh, macam USB card lah. USB lah. Lagi laju. Pendrive lah. USB 45, 45 lah, ya. 50 sampai 100 ya. Ni sampai 5 kali ganda lagi. Oh, mana masa kalau tukar kad tu mana boleh edit direct dengan Synology, boleh edit direct. Ya. Tak perlu nak tarik keluar file. Tak perlu nak tarik keluar. I see. Gitu. Jadi yang kita nak penting sekarang Beli selalu saya cakap pada kawan, sebenarnya apa-apa NAS pun dia bukan tujuan dia sebagai backup. Dia sebagai data utama. Jangan salah faham tu. Oh, okey. Okey. Jadi backup ni sebenarnya backup ni dia tidak selalunya kita connectkan pada laptop atau mesin kita. Backup ni kita letak dalam lemari ke apa-apa, itu nama backup. Ya? Okey. Gitu. Jadi yang Synology ni memang direct tu, jadi kita jangan anggap dia backup. Boleh je kita buat direct terus. Tapi sebagai keselamatan boleh juga kita anggap dia sebagai backup. Tapi sebenarnya salahlah konsep tu. Bukan kita letak, kita edit semua dekat external hard disk, buat dah habis semua. Okey, dah siap-siap backup dekat kita punya NAS sendiri. Bukanlah gitu maksudnya. Yang kita nak dia data utama, sebab silap je, rosak je dia dah terus boleh ganti. Rosak je dia terus boleh ganti. Sepatutnya external hard disk tu jadi kita punya backup. Oh, external hard disk yang biasa tu. Itu jadi backup. Jadi kita boleh beli banyak-banyak macam Dok Isyam tunjuk dia banyak tadi. Beli tu. Ini untuk SA18 satu, SA19. Aduh, jam. Gitu. Jadi dia tak adalah sesusah mana yang kita nampak, tak ada. Satu lagi dia cakap pasal harga. Saya cakap harga dulu lah, sebab kalau Dok ni Syam ni harga, Allah semua kita tak mampu beli. Ya 8B. Boleh bayangkan 8B. 10 tera pula tu. Ya. Jadi paling kurang beli kita beli yang 2B. 2B paling kurang. Satu data, satu backup. Dia rate 2. Rate berapa panggil tu? Dia macam mirror, Rate 1 tu. Mirror. Oh, mirror. Rate 1. Rate 1. Rosak satu je, beli baru tu masuk. Okey, tak ada masalah. Betul. Itu berapa harga? Beli 10 terabyte. Harga tu saya kalau yang 2B dalam 700, 800, ada yang 1,500. Tengok supplier. Tengok supplier lah. Itu dia punya casing je kan? Casing saja, tak masuk hadis. Housing dia. Tak masuk hadis lagi. Casing dia lah, Synology. Ya. Tak masuk hadis. Hadis any brand boleh tukar ke ada spesifik brand? Any brand. Ada tapi brand pakai apa? Brand macam-macam brand dalam tu ada. Cuma dia NAS lah. Dia mesti NAS. Itu je. Saya pakai. Saya pakai apa? Saya pun lupa lah. Ada alamak, lupa lah. Mana brand tu boleh campur-campur? Saya pakai brand boleh campur-campur. Tak ada masalah. Seagate pun saya ada pakai. Ustaz pakai apa? Seagate ni, saya pakai Seagate. Okay. Saya punya external hard disk semua pun Seagate. Sebab Seagate dia ada sistem sendiri. Dia kalau dia rosak, dia cuba repair sendiri. Automatic. Dia ada yang bagus. WD baru implement. Seagate dah buat beberapa tahun. Jadi sebelum Synology tu detect ada error, dia dah detect dulu. Dia detect dulu lah. Jadi kalau kita punya external hard disk yang biasa pun, dia akan cuba sebelum dia kata rosak. I see. Jadi saya pakai Seagate. Setakat ni tak ada masalah. Seagate WD ni antara brand yang elok untuk NAS punya storage lah. Seagate dengan WD. Ya. Harga pun lebih kurang ya. Tu kalau 4 tera tu berapa? 4 tera. 4 tera sekitar 400 lebih hingga 500 lebih macam tu lah. Ya, macam tu. 4 tera? Tak adalah mahal sangat. 500 adalah, apa dah mahal tak adalah mahal. SSD lagi mahal.
Oh ya dah tentu. SSD memang. SSD kan dia konsep lain, SSD lain. Ini hard disk lain. Gitu Okey. Okey. Okey, sahabat Lepas kat tu luar jadi sana, kalau ada sebarang pertanyaan boleh komen dekat ruang komen tu, ataupun nak telefon pun boleh. Nak sembang-sembang dengan sahabat kita. Itu ada nombor yang tertera tu. 012-9232-553. Boleh call. Pun boleh juga. Okey. saya punya 6 disk, 6 bay, tapi saya cuma ada 4 disk. Dengan case, dengan hard disk, dengan apa-apa semua. Saya beli 2 tahun lepas 5,000. Mana berapa slot? 6 slot. 6 6 bay. slot tapi saya cuma pakai 4 je. Oh. 6 bay guna 4. 4 tu berapa tera? 4 Semua. je. 4 tera semua. 4 tera. Semua 4 tera. 4 tera. 5,000 lebih. 5,000 tepat. 5,004. 5,000 kurang. 16 tera. Sekarang itu 2 tahun lepas. Lagi murah ke sekarang? Lagi murah lah. Oh, ya ke? Dok Isham ada 2 tu, tanya dia jual satu tu. Ada 2 ke, Dok? Ada lah. Ada satu je. Aduh. Ada satu. Ni Cikgu Azmi tanya. Dok, Cikgu Azmi tanya tu, Dok. Dia tanya? Sekejap, saya tengok. Dia tanya apa Ni Cikgu Azmi dekat Taiping. Bukit Merah. Senang. Okey, Cikgu Azmi tanya dekat Shopee ada jual. Okey, dekat Shopee kau nak beli, dia ada yang dijual oleh third party company dengan Synology sendiri jual. Synology Malaysia ada jual dekat Shopee. Jadi better beli daripada yang Synology Malaysia. Sebab apa-apa berlaku senang nak claim garanti. Sebab dah tahu tentu memang Synology Malaysia. Okey, nak set up senang ke susah? Memang senang. Sebab dekat YouTube ada tunjuk every benda untuk set up. Sebab saya set up sendiri, saya pun buta kayu juga. Jadi gaba-gaba set up jadilah. Okey, tak ada masalah. Boleh. Kau tak faham tak apa. Kami ni ada, bolehlah tolong sikit-sikit. Tolong banyak memang tak pandai. Kan? Tapi tak ada masalah Cikgu Azmi. Boleh set up. Mudah aja, tak susah. Sungguh. Cikgu kalau beli dengan Synology, dia akan datang pasang. Yes. Dia akan datang set up. Ustaz punya Synology datang pasang. Ya. So penat dia masuk hutan, dia cari. Saya biar diam. 1 jam dia sesat pun saya telefon dia balik. Oh, ya ke? Ini ada soalan dari sahabat ni. Muhammad Nakib tanya. Kalau pindah rumah, adakah isi gambar NAS tu boleh korup bila set up dekat tempat baru? Tak ada. Dia macam external hard disk, so tak ada apa. Tak ada kena. Takut macam goyang-goyang ke apa, nostal travel. Tak adalah, kita barang-barang begitu kita hati-hatilah ya. Gitulah. Tapi takat goyang-goyang biasa okey je. Okey je. Lagi satu, NAS hard disk dengan consumer hard disk lain, dia tak sama. Dari segi NAS hard disk ni durability dia. Oh, durability, dari segi durability. Lepas tu dia kurang vibrate, kurang panas, kurang pakai energy. Jadi dia lebih umur panjang. Kalau yang consumer, maksud dia macam hard disk dalam laptop kita, dalam PC kita semua tu, dia vibrate tinggi, temperature tinggi, guna energy banyak. Jadi dia yang bahaya dia vibrate tu menyebabkan kerosakan tu, sebab dia ada heat kan. Bila dia punya kepala heat dalam hard disk tu, yalah kalau vibrate tinggi, bermula minor. Lama-lama kalau dah banyak-banyak kali memang jadi rosak. Kalau external kan tak bawa ke sana kemari kan external. Kalau ni memang dekat situ statik je. Lagi satu dia punya motor dalam hard disk tu dia lebih durable. Maksud dia lebih jangka hayatnya lebih panjang. Dia tak macam hard disk consumer yang biasa. Sebab tu kalau kata pakai sistem NAS ni, kena better pakai yang NAS hard disk lah. Macam Synology pakai NAS hard disk. Dia lebih panjang umur. Maknanya hard disk biasa boleh pakai juga? Boleh. Tapi dia tak apa stable lah. Boleh pakai. Dia beli. Tapi takut umur dia pendek. Sebab dia on 24 jam. Dia on 24 jam. Ada masa dia pandai pula. Konsep dia
NAS ni network. Maknanya network ni selalunya dia 24 jam. 24/7. Orang guna semua dia spin sana. Orang minta. Dia boleh tahan. Dia boleh tahan. Ya. Kalau hadis biasa tak boleh tahan. Tapi dia tanya tadi, apa boleh letak gambar? Letaklah apa-apa pun dokumen. Dia macam extend hadis. Apa-apa pun boleh simpan. Tak ada masalah. Ini macam SSD hadis biasa lah kan? Ya. Simpanlah apa-apa. Jangan simpan gambar bogel sudah. Nanti terbakar komputer. Saya beritahu ni awal. Komputer selalu rosak apa semua. Sini saya dapat Dok Isham je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih beri. Apa ni fail apa yang boleh simpan dalam NAS? Segala fail yang kita simpan dalam komputer kita tu semua boleh sumbat dekat sana. Tak kisahlah fail pun. Jadi segala kita yang betul dalam fail, asalkan fail aja sumbat dalam NAS. Dia macam komputer juga. Sama je sistem dia. Cuma itulah. Dan ada macam file video apa semua atau gambar, dia punya display, dia boleh play pula dalam dia punya apa, dalam dia punya panel tu. Jadi untuk video. Ya, kadang-kadang ada saya terklik dia play pula dalam dia punya panel. Tak, okey, kejap. Boleh dimainkan. NAS kan macam networking kan. Kalau electric failure, blackout. Okey. Efek tak NAS tu? Kalau Dia shutdown. Shutdown tiba-tiba shutdown. Dia macam komputer kita jugalah. Dia shutdown. Patut kita on tak ada benda lah. Apa? Tak, selalunya tak ada benda. Tapi saya ada UPS. Saya pasang UPS. Saya drive. Saya pasang UPS. Tak cukup satu, saya ada satu lagi UPS, ada dua. Gila pak. Sebab dulu UPS ni mahal. Sekarang UPS ni murah aja. Itu berapa minit tu? Backup yang ini dalam setengah jam ke 1 jam macam. Lama betul. Setengah jam backup. Jadi okey, saya cadangkan kalau ada sistem macam ni kena pakai regulator ataupun pakai UPS ni, sebab elektrik yang keluar daripada regulator atau UPS ni, elektrik dia stabil. Stabil betul. Bila dia tak ada surge gila-gila. Kalau surge gila-gila, yang terbakar UPS dulu. Jadinya komponen-komponen teknologi tu bertahan lama sebab atau macam power apa ni, power box ataupun dia punya power controller kat dalam teknologi tu dia tahan lama sebab power dia stable je masuk dalam teknologi. Kalau pakai elektrik direct, faham je lah kan, kalau petir ke apa ke semua dia masuk terus serak, habislah. Jadi kita nak jaga dia, keluarlah modal sikit, belilah UPS kalau ni, nak kita shutdown sendiri kalau power failure ke apa, and then kalau tak ada, pakailah voltage regulator tu. Itu je lah, itu common lah tu kot, voltage regulator. Kalau dia pakai untuk dia punya NAS warranty tu dia cover apa sebenarnya? Itu saya nak pasti, itu Ustaz beli baru. Saya beli second hand, marhaun. Kalau NAS warranty dia cover apa? Dia warranty 3 tahun. 3 tahun. Lightning apa saja pakai, kerosakan boleh. Kecuali banjir. Kecuali banjir je. Banjir tak boleh. Kita rendam dalam air tak boleh. Macam Pentex ke boleh rendam air, Synology tak boleh. Pentex. Tak boleh. Saya tanya dulu kilat, dia kata kilat biasa boleh, kilat luar biasa tak boleh. Saya tak tahu apa maksud. Macam mana kilat luar biasa tu? Saya tak tahu. Petir betul-betul kot. Maknanya kalau misalnya yang terbakar komponen lain ke apa, saya tak tahu, mungkin gitulah. Ini ada soalan dari sahabat kita. Jenis kebakaran. Ada soalan dari sahabat. Alright. Apa dia kata? Kalau pasal NAS kat rumah ada internet, ada wifi, boleh kita guna handphone wifi untuk guna NAS, boleh karaoke. Asalkan kita letak dia konsep dia sama, asalkan kita letak dia dekat network, segala yang attach to the network tu boleh access lah. Dengan correct permission apa semua, biasalah tu, itu biasa je lah. Mana kalau kita play movie pun boleh guna dalam NAS lagi. Boleh. Tak ada sangkut, tak ada buffering, tak ada. Sebab dalam network itu bergantung pada kita punya internet lah. Tak ada gantung pada device lagi lah. Kalau local network, okey je kan? Okey je. Sepatutnya okey lah. Tak ada masalah pun. Sepatutnya okey lah. Ini ada soalan Cikgu Azmi. Cikgu Azmi. Kalau beli NAS housing, boleh masuk external hard disk yang dah ada. Tak payah beli hard disk baru ke? Nasihat sekarang ni?
Aduh, dia macam ni lah. Kalau beli, yalah. Kalau kata hard disk biasa tu saya cakap tadi, dia tak sama macam network punya hard disk. Kalau kata external yang ni, yang ni tak boleh masuk. Tapi tak tahu kalau dia ada kaki dia tu kan, ada sebab tu saya ada perasan. Dia orang yang boleh masuk yang size yang kecil punya hard disk dalam NAS system. Tapi itulah dia bab durability, ketahanan dia. Kita tak tahu sebab consumer hard disk macam ni tak pasti ketahanan dia. Dan sebenarnya dia lebih cepat rosak berbanding dengan yang network storage. Tapi tak apalah kalau kata mula-mula beli housing tu yang 4B, 5B. Beli dua je hard disk yang mula-mula. Belilah 4 tera ke. Yang itu dulu, beli 2 dulu. Pakai yang tu mirror dulu. Nanti esok-esok kalau ada tambah boleh tukar rate dia semua. Macam tu. Kalau nak beli sekali penuh semua memang agak ni lah, costly lah. Tapi kalau hilang lah semua file kita dalam hard disk ni, rasa bayar beribu ringgit pun tak ternilai. Itulah. Kalau tak kena tak apa. Kalau kena, tidur malam tak lena. Keluarkan balik poster tadi tu, Dok. Nanti saya. Poster tadi mana tadi? Sebab dah tua-tua ni, dah reput ni. Ni peace of mind. Okay. Ini penting ni, peace of mind ni. Sebab kalau otak jiwa tak tenang, penyakit sampai, stres, sakit jantung, lagi cepat mati. Jadi hari-hari nak fikir, alamak hadis aku rosak apa semua, susah. Sebab ni pengalaman saya. Okey. Ni pengalaman sendirilah saya cerita. Masa tu saya dah ada NAS. Okey, dah ada ni. Nak transfer. Nak transfer. Okey, cerita dia macam ni. 4 terabyte. Mula-mula dulu saya pakai okey je. Okey, cocok ambil 1-2 file cabut. 1-2 file cabut. Rupa-rupanya eksternal ni, kalau nak tahu dia okey ke tidak, cuba transfer 1 terabyte terus. Ini 4 tera. Jadi cuba transfer 1 tera keluar ataupun 1 tera masuk. Kalau yang dah lama tak pakai itulah. Memang akan jumpa nanti hadis yang tiba-tiba hilang partition, hilang directory. Kita mula-mula kira directory ada dekat 50 directory. Tiba-tiba tinggal 5 je. Yang mana yang lain? Yang lain dah hilang dalam dia punya partition tu. Itu yang jadi ni dekat saya. Ada satu hard disk saya jadi macam tu. Lepas tu bila dah ada banyak-banyak hard disk, bila kita ni umur dah meningkat, kadang-kadang kita lupa hard disk ni cocok dekat PC juga. Yang ini pun cocok. Ni baru. Yang ni yang lama. Nak partition yang baru, terpartition yang lama. Yang itu saya kena juga. Jadi saya dah gigil, berpeluh. Jadi saya dah berpeluh, saya tak boleh tahan dah saya cakap. Jadi masa yang ada NAS ni saya transfer, masa tu juga berlaku. Jadi 4 tera hard disk saya, 4 tera. Jadinya saya dah transfer semua, yang tu last. Apa yang saya buat, saya recovery gunakan software. Saya recovery, untuk recover saja 4 tera 5 hari. Recover je. Okey, dia dah buat semua balik, nak write pula ambil masa 3 hari, 4 hari. Jadi 1 minggu satu hard disk. Memanglah. Ada sekali tu tengah recover, tiba-tiba elektrik putus. Buat balik daripada hari pertama. Maksudnya from day 1, day 2, day 3. Dia recover lah untuk 4 tera. Jadi seksa tak? Seksa. Jadi dia. Macam kalau saya macam macam mana? Stress. Macam Nelly? Stres. Stres, memang stres. Jadi saya cakap, ya Allah, lepas dia daripada ni, saya cakap NAS ni okeylah. Bak kata saya boleh tidur dengan lebih lena lah. Bak kata kalau dia ni bukan nak belanja kambing ke dah lepas bala tu? Kambing nanti lah. Okay. Jadi sekarang hadis yang ada ni, apa saya buat? Kalau saya selalu saya nak pergi mana-mana, nak pergi. Jadi saya ambil satu directory, saya copy dalam ni. Lepas tu saya pergi edit lah. Edit. Mana yang dah edit tu saya letak dalam directory lain. Jadi balik, okey, saya rasa nak letak dekat NAS satu kopi, saya letak dekat Flickr saya sebab saya Flickr saya langgan. Jadi unlimited dekat sana. Jadi saya boleh letak, tapi saya hidden kan lah. Artinya untuk private view.
Jadi ada banyak tempat saya dekat cloud pun saya boleh backup lah. Jadi tak ada masalah. Tapi itulah pengalaman. Memang boleh berlaku dekat sesiapa. Pertama, sebab hard disk ni rosak. Kedua, human error. Kita sendiri buat silap. Memang boleh berlaku. Hati-hati. Kalau kalau dekat NAS kita fighter delete, boleh recover balik tak? Okey, macam ni. Dekat NAS, setiap directory ada recycle bin. Kita kalau dekat Apple atau dekat Windows, recycle bin dia satu, bako sampah ada satu. Satu je, betul. Tapi dekat sistem Synology, dia boleh create, dia boleh kita create directory tu, kita boleh letak bako sampah setiap directory. Bayangkan tu. Setiap directory ada bako sampah. Jadinya kalau kita delete, boleh recover. Nanti kita letakkan recycle tu kan, nanti dia keluarlah semua benda-benda yang kita delete. Kalau kita dah confirm tak nak, kita buang. Kalau kita rasa-rasa kita was-was, kita biarlah dulu. Boleh recover balik, tak ada masalah. Jadi dia punya sistem tu, walaupun kita delete, dia punya recovery, dia punya recovery tu lebih mudah lah. Ataupun kita rasa, alamak tersalah, boleh recover sebab dia recycle dia tu ada recycle bin dia tu. Banyak tempat ada. Dekat every directory boleh set benda tu. Tak ada masalah. Okey, balik pada tujuan asal kita adakan sema-sema malam ni. Ialah kita nak explore Synology. Betul. Synology ni sebagai satu lagi alternatif untuk kita simpan media. Okay. Tapi dia tidak mengecualikan habit ataupun SOP yang patut kita buat untuk jaga data kita. Maknanya kita ada backup ke tak ada, itu penting. Dia tak ada kena-mengena kita pakai Synology. Tak ada kita pakai Synology, kita tak payah fikir pasal backup. Backup tu tetap mesti penting. Itu kita faham. Dalam kepala saya dah pakai Synology, tak payah backup dah. Kan kalau kata beli, kalau kita tak backup, katalah rumah terbakar. Rumah terbakar. Synology pun terbakar. Habislah gambar. Dia bukan simpan kat cloud kan, dia simpan dalam situ. Dia bukan simpan. Jadi anggap dia, selalu saya cakap, anggap dia sebagai satu external hard disk yang perlu di backup. Jadi backup ni secara dasar dia ada tiga step dan 3 tempat. Okey. Satu tu mesti offline. Maknanya kat cloud ke, dekat rumah nenek kita ke, kat siapa-siapa ke, tak kisah. Sama ada kita nak offline, terus boleh ke cloud atau kita nak simpan secara fizikal kat rumah siapa ke, tak ada masalah. Jadi mesti ada satu kopi yang external. Total external daripada kita. Di rumah-rumah luar. Dua ni live, maknanya dekat-dekat kita. I see. Okey. Contoh kita ambil gambar. Pertama sekali gambar kita ada dalam SD card. Okey. Itu source nombor 1. Lepas tu kita transfer ke external hard disk. Okey. Dah ada 2. Lepas tu kita buat lagi backup. Dah ada 3. Tapi nanti SD ni kita format balik, tinggal 2 balik. Okey, ini minimum. 2 ni minimum. Jadi kalau siapa-siapa beli external hard disk tu, saya cadangkan beli 2. Tiap-tiap kali beli 2. Supaya gambar ni isi-isi sambil tu backup sampai dua-dua penuh. Dua-dua penuh, ikat dengan getah, letak tepi, beli lagi 2. Maknanya itu partner dia. Benda ni kena buat habit ni. Walaupun kita beli yang storage yang kecil, kita mampu 500 GB je. Beli, tapi beli 2. Mana satu untuk backup? Satu untuk backup sentiasa tu. Copy dulu. 2. Saya ada 3. Jadi tiap-tiap minggu saya backup pada A, minggu depan saya backup pada B. Minggu lepas tu dia sentiasa override, dia berpusing gitulah. Jadi override? Kenapa override pula? Kan hilang data. Saya punya main data. Okey. Lepas tu saya ada external TBA. Lepas tu saya ada lagi external B. Okey. Ada 2 external ni. So sebenarnya saya sekarang ada 3 kopi ni. File yang sama? File yang sama. Saya ada 3 kopi ni. Okey. Jadi hujung minggu ni saya backup kepada A. Okey. Minggu depan saya backup kepada B. Lepas tu minggu depan, minggu tadi saya backup pada A balik. Dia berpusing gitu. Jadi dalam apa-apa saya sentiasa ada kopi yang terkini dengan kopi yang 2 minggu lepas. Boleh faham Okey. Gitu. Jadi so, kadang-kadang kita maknanya cloud tu perlu jugalah kita simpan dekat cloud.
Cloud perlulah Bali, tapi Abang faham lah, saya kat Ulu Jam tu low cloud ada lah. Lain-lain Bagi cloud gapai tak. awan. Low cloud ada. Lain ada. Jadi ialah bila saya keluar macam ni, saya upload juga pada saya punya cloud, tapi dia tak jadi saya punya source yang utama lah Bali. Saya physical adalah. Saya ada 3 kopi. Tapi paling minimum ingat tu, paling minimum 2 kopi. Dan kita nak balik pada dasar kita, NAS ni apa semua-semua, dia tidak menghilangkan kewajipan kita untuk amalkan backup proses yang betul. Mesti ada at least 2 kopi. Dan data akan hilang, data akan rusak, dijamin. Macam tu. Siapa yang dah kena tahu lah Dok Isyam dulu masa saya mula-mula cerita dengan dia ni, Gelap-gelap dia tak boleh ambil gambar dah musuh. Sebab dia dah bayang dah gambar lopotan dia hilang apa semua dia Berpeluh. Berpeluh. Aduh. Okey, sahabat kat luar sana, kalau rasa nak naik panjang boleh call 0129232553. Kita akan boleh cakap terus dengan kita punya panel atau tetamu kita pada malam ni. Ini ada soalan daripada Azril, kejap saya share. Panjang sikit soalan dia. Mansur. Saya ada satu soalan, kalau ada situasi mana satu hadis rosak dalam sinergi NAS, lampu klik-klik minta tukar hadis. Data yang ada pada hadis lain pada masih boleh pakai atau akan dia tunggu minta kita replay dulu? Jawapan dia elok kita repair dulu. Jangan pakai lagi. Jangan pakai dulu. Jangan pakai. Biar dia rebuild array. Takut nanti bila kita buat mana kita buat array baru, mana kita edit kita buat array baru maknanya. Satu benda baru yang tak ada backup ke sana. Elok kita replace dulu. Tapi kalau tak replace pun bolehlah pakai lah. Tapi sekarang bila satu dah rosak, kita pakai tu dah tak ada backup dah sekarang ni. Tak ada ganti dah ni. Lagi sekali failure, hilang dah data. Bukan dia buat hadis lain guna untuk backup bukan? Kan contoh hadis 5, satu rosak, tinggal 4. Bukan dia akan klik satu hadis untuk tu. Okey, tapi kalau dia pakai kata contoh macam saya pakai RAID 5, RAID 5 cuma membiarkan satu je rosak dan minimum mesti ada 4 disk. Oh, minimum 4. Jadi kalau satu dah tinggal 3. 3 dia tak buat lah backup tu, tak buat lah array semua tu. Tak buat lah. Dia jalan macam biasa je. Lagi sekali data tu yang kat situ hilang lah. Ya. Faham Faham Ustaz. Azril tu dia lagi pandai tu Beli. Sebab dia memang kerja dia jaga ni. Dia kerja dia jaga network ni. Saja kacau kita tu. Budak ni. Ya ke? Yang macam teknologi. Apa tu yang macam teknologi tu ada dekat YouTube lah. Dia orang test sistem. Dia test sistem lah. Okay. Jadi apa dia buat tengah-tengah on macam tu, dia pergi tarik satu hard disk keluar. Itu macam failure lah. Ada macam satu hard disk kaput. Dia tarik macam tu je. Jadi dia sistem tengah on, dia check balik ada directory yang hilang. Maksud dia tak cukup dia punya data tu kan. Mungkin dia tak dia. Lepas tu? Tergantung lah. Lepas tu dia off system. Dia masuk hard disk tu balik, dia rebuild balik. Atau masuk hard disk baru pun dia akan rebuild balik. Tak ada masalah. Dia boleh baca balik? Dia rebuild balik yang kata kalau kata yang hilang. Dia hilang ke macam saya punya sistem, saya pakai RAID 6, saya beli 2 kan. Jadi kalau kata saya cabut 2, saya masuk yang baru 2 kan. Jadi dia boleh rebuild balik semua benda-benda. Mana 2 tu mana-mana hard disk? Kan ada spesifik hard disk. Mana hard disk? Mana hard disk. Okay. Sebab tu saya pakai RAID 6 tu sebab saya ada banyak bay. Jadi rugilah kalau kata nak biarkan satu sebab banyak hard disk dia akan mungkin boleh rosak 2. Jadi sebab tu pakai 2 lah. Ambil yang RAID 6 tu, SSR2. Kalau pakai RAID 5, satu takut nanti sekarang tahulah, maklum je lah. Mana sekarang Dok ada 2 sistem lah sekarang. Macam mana? Ada 2 sistem lah sekarang. Yang kan itu kan beli second hand. Okey. Yang tu kan yang Ini. Kan dah upgrade lagi satu sistem RS2 tu. SSR2 tu dalam ni lah. dalam
dalam teknologi kan gagap aku. Gagap jadinya. Gagap. Tu Ah. itulah dia teknologinya. Saya pakai rate dia SHR tu. Jadi itulah dia. Itulah satu-satunya yang ada. 8B ni. Dan yang sebelum ni kan RS1 apa SS1 je. Mana? Yang sebelum ni. Saya memang start pakai SHR tu. SHR tu dah. Aha. Oh. Saya pakai SHR tu. Memang awal-awal memang dah saya set up. Rate tu memang SHR tu. Jadi sama dengan lebih kurang macam rate 6 lah. Membenarkan 2 kerosakan mana-mana hard disk. Jadi mana-mana ada 2 yang rosak. Kan? I see. Okay, ada benda yang penting yang saya perlu cakap lah. Tidak nanti saya jadi salah lah. Sila. Synology Malaysia ni. Ya. Yang cover barang Synology ni, antara company yang saya cakap servis dia paling ampere. Paling ampere. Jadi kalau dia ada dengar ni lagi elok dengar. Ampere dari segi? Maknanya after sale itu saya ada after sale dia. Saya ada masalah. Okay. Saya tunggu 5 bulan tak selesai lagi. Dia tak ada respon pun. Lala jumpa dekat KLPF. Oh dia ada buka booth. Ada buka. Saya pun jumpa pada kau orang cakap kau niaga macam mana jenis. Esok dia hantar orang dia kat rumah saya. Dia hantar. Bayangkan kalau tak jumpa masa KLPF kan. Jadi bagi saya servis tu lemah lah. So selain daripada teknologi apa lagi yang brand yang boleh dipercayai lah, diguna pakai untuk sistem ni? Brand Synology ni bagus. After sale service orang dia je tak bagus di Malaysia. Okay. Macam kamera Sony tu bagus. Tapi after sale service dia Sony Malaysia ni tak bagus. Macam tu. Itu apa Tok Ki ada tanya soalan tu Ustaz. Mana tak ada keluar. Ada Ustaz kena tolak. Okay, NAS ni berapa besar physically? Boleh mobile bawa sini macam portable hard disk. Okay, pertama sekali nama dia portable hard disk, dia boleh bawa ke sana ke sini. NAS ni bukan tujuan dia untuk dibawa ke sana ke sini. Dia macam kita punya PC lah. Yang ada tower semua tu. Tak ada kita bawa ke sana sini. Nak bawa ke sana sini kita kena beli laptop. Itu lain fungsi. Besar dia lebih kurang 1 kaki kali 6 inci kali 1 kaki begitulah. Saiz Dok Isyam ni besar lah. 18 housing tadi lah. Alah rak biasa ni berapa ni? Alah kalau 8B ni pun tak ada lebar sangat. Lebar ni je kot. Satu kaki tinggi dia 6 inci. Belakang sana sikit 8 inci 10 inci begitu je. Tapi bukan dia tak dipanggil mudah alih lah, bukan portable lah. Bukan portable lah. Kalau 2B tu mungkin lah kecil kan, ringan. Tapi itulah. Tapi fungsi dia bukan. Bukan fungsi dia untuk dibawa ke hulu kilir. Bawa ke hulu kilir ni kita bawa external hard disk. SSD lah. Gitu. Fungsi dia. Okay. Berapa Ijam cakap tu? Dia cakap. Dia kata, Dok, kaki normal apa tak? Tak sempat saya baca. You have macam-macam cloudnya untuk external. Dia jam. Apa jam tadi tu? Saya takut dia ada cloud dia sendiri yang independent. Orang kaya Dok Isyam. Itu memang tahu lah, dah pasti dah. Dia punya. Ada lah. Dia cakap Flickr tu. Pasal Dok nak tanya pasal cloud dekat Flickr ataupun cloud macam iCloud ke macam Dropbox ke, Flickr tu okey tak ataupun macam mana? Okay, Apple Cloud semua kan. Boleh kalau nak hantar file ke cloud tu cakap. Bukan jangkauan kita, bukan kuasa kita. Macam Flickr. Nak kena bayar. Okay, tahun ni kita rasa mampu bayarlah yuran dia. Tapi tahun depan dia naik yuran dia. Macam mana? Dia kata kalau tak nak subscribe Flickr. Jadi dia naik yuran, kita tak mampu nak bayar. Jadi dia kata okay, kalau tak mampu bayar, kata dia cloud kita tu dia limitkan 1000 gambar je. Gambar yang lain semua kalau nak cepat-cepat kasih download. Masalahnya nak download ya Rabbi ya salam, gambar kita banyak dalam tu macam mana? Jadi problem kalau cloud bawa jangkauan pihak ketiga ni payah. Ataupun company lain tu dia kadang-kadang dia tukar polisi, dia naikkan dia punya fees. Jadi semua tu bukan kawalan kita.
Jadi itulah kalau kata cloud ni saya ada benda-benda je lah saya upload dalam cloud. Ada benda-benda tak adalah saya letak dekat teknologi saya je. Yang lain-lain kalau kata saya pakai cloud sangat saya pakai Apple Cloud. Sebab Apple Cloud bolehlah untuk saya nak transfer gambar yang sikit-sikit tu. Dokumen-dokumen je kan untuk file Ada kecil je. dokumen-dokumen Ha. kan. Jadi kalau kata nak bergantung pada cloud tak worth it. Sebab pertama nak download daripada cloud, ya Allah, punyalah lambat. Lepas tu nak tunggu lagi line okey tak okey. Saya ada cuba juga guna banyak sebenarnya. Saya pakai Telegram sebagai cloud pun ada. Telegram boleh? Boleh, Telegram. Kalau pandai boleh upload gambar. Janji nombor telefon kita tu jangan hilang. Jadi kita sentiasa boleh Telegram tu boleh on. Maksud dia dia ada ni lah benda yang dark side, bukan dark side, grey side kot. Jadi orang tanya juga adakah boleh bertahan dalam tu, kita pun tak pasti. Tak tahu. Macam mana tu nak upload Telegram? Upload dia Telegram perhati dia ada directory save file. Kita boleh buat macam-macam macam-macam room untuk personal kita je tau. Oh iya ke? Iya, kita boleh post situ katakan saya Hisham Marmin movie room tu saya seorang dalam tu. Tak ada pun saya add satu orang lagi. Okey, dua. Kata handphone saya dua, saya add jadi dua. Jadi saya upload je movie yang bergig-gig tu dekat Telegram. Boleh je. Boleh. Oh. Itu kata kalau dah pening sangat, dah tak ada macam mana ni. Jadi selalu saya gunakan benda ni kalau kata Telegram ni sebab dia mudah sebab dia dekat cloud kan. Jadi kita takut hilang ke apa, kita upload sekejap kat Telegram. Sebab Telegram ni tak compress. Dia tak compress gambar. Jadi saya suka guna Telegram. Kalau kata jelah, tapi itulah masalah ni, nak upload tu ambil masa lama, ada limitation pula. Berapa ratus keping dah boleh upload. Sekali upload. Sekali upload, sekali dia punya run. Tu kena mark lagi 100 ke 200 macam tu. Nanti kita upload lagi. Jadi sampai bila nak habis gambar ada beratus-ratus ribu. Kan? Mati lah, tak boleh. Kalau gambar sikit tak ada masalah. Macam jelah, tengok orang lah. Kalau saya ambil gambar daripada dulu lagi dah lama, ada 800,000 keping. Itu pun belum sempat saya katalogkan lagi. Banyak. 800,000 keping. 800,000 tu. Ada. Jadi ada 17 tera. Aduh. Gambar saja, bukan dokumen. Jadi ada video dan juga footage dan juga gambar. Ada 17.6 tera. 17.6 tera. Jadi itu masuk sampah sarap lah. Gambar-gambar tu adalah patut dipilih-pilih semua. Jadi saya dalam proses sekarang ni ambil masa lah untuk kemas kini semua balik. Sebab dah ada NAS ni. Kalau dulu tak ada NAS, memang keparit. Aduh, hidup stres. Sekarang ni kurang stres. Abang cerita pasal cloud Flickr tu. Flickr ni. Kita kena faham tujuan dia lah untuk saya. Tujuan dia untuk supaya kita senang kongsikan gambar kita dengan orang lain kat luar. Okey. Misalnya kita cakap gambar-gambar profil kita yang kita jangka orang nak beli atau kita buat untuk customer. Okey. Kita upload ke Flickr, jadi kita bagi link je, jadi dia boleh view. Dia bukan tujuan untuk backup yang sebenar-benar backup. Itu kena ambil cloud service lain lah. Kalau Flickr ni memang tujuan untuk kita, orang tengok gambar kita, orang nak beli, dia boleh refer senang-senang gitu. Untuk display kita punya awak lah. Awak kita, ya. Untuk display awak kita lah. Untuk backup, kalau nak backup tu macam Dok cakap lah, cloud boleh. Tapi dia macam-macam nanti datang masalah yang lain lah. Tapi kalau ada peluang nak guna dengan servis, dengan internet laju dan sebagainya, gunalah. Tentu bayarlah. Tak adalah free kan. So ni kalau ada soalan, kalau katakanlah bajet tak berapa nak cukup nak pakai NAS, apa cadangan untuk backup? Tumpang ke tempat Dok lah. Okey. Kalau bajet tak cukup. Ini boleh tengok dekat YouTube kan, sebab diorang pernah buat sistem ni. Digunakan komputer ataupun PC yang lama ataupun yang sebelum ni, agak PC lah yang agak yang mungkin dah terkebelakang yang kita tak pakai, dia boleh create macam sistem teknologi ni. Dia ada software dia ada apa semua, dia ada lah, dia ajar dekat YouTube, cuba search. Dia buat secara inilah homebrew orang cakap. Teknologi ni dah siap.
Jadi ini dia buat secara homebrew. Boleh juga buat. Jadi boleh Boleh dia susun pakai software dia nama FreeNAS. Frina. FreeNAS. Ya, FreeNAS. FreeNAS. Ya. Jadi boleh buat. Jadi itu cara yang paling murah lah. Yang lain cara tak adalah sebab dia melibatkan storage. Melibatkan storage ni memang agak ni lah, agak pricey sikit. Iyalah. I see. Kan. Oh, software FreeNAS. Bagi saya kalau alternatif nak murah itu je, beli 2 external hard disk sekali beli. Itu alternatif yang paling murah dan berkesan. Itu je, beli. Sementara tu simpan. Jadi kalau nak bagus, beli terus yang 3.5 inci external hard disk yang NAS punya. Jadi nanti bila ada NAS boleh masuk dia terus. Oh, maksudnya kalau yang NAS punya, guna yang biasa pun okey. Boleh juga. Boleh kita gunakan macam kita selalu macam yang PC hard disk yang masuk kat PC tu kan kita boleh jadikan dia external, beli casing dia. Beli casing dia. Mana beli casing pun macam boleh jugalah. Tapi dia tak ada NAS, ada jadi external hard disk. External hard disk je lah. Cuma jadi tahan, mungkin nanti, durability dia tahan sikit lah. Ya, jadi kemudian nanti bila kita beli NAS tu betul, kita masuk je. Ini ada soalan daripada Azhar Rahman. Ada rental tak? Apa dia? Boleh rental tak NAS ni? Itu Dr. Isham buat rental space. Saya ada buatan 26 tera. Saya dah pakai 17 tera. Rasa tak sampai hati nak sewakan. Aduh. Adalah. Memang kita dengar cerita pasal NAS ni seronok. Tapi memang investment dia besar lah. Murah-murah pun 2,000. Ada telefon jap. Ada call. Telefon. Hello. Hello. Beli dia? Siapa cakap? Ijam. Ijam. Jam. Beli kat mana sekarang? Tengah live ni sekarang. Oh, tengah live. Kenapa cakap live? Kenapa live lain dengan ni lain Live biasa lah. Dia sekarang dia orang dengar suara Ijam tu. Live lain. Ada delay, biasa delay. Oh, sorry. Sorry. Assalamualaikum. Saya sebenarnya nak join semua. Tak, kalau nak tanya Ijam, nak tanya Ustaz boleh lah. Boleh lah, tanya. Tanya. Diorang dengar. Beli pun tak apa. Kita tanya beli hal peribadi tak apa, kita boleh dengar. Jam? Tak. Sebab ada delay sikit beli dekat sini. Sebab tu yang saya tak clear sangat. Oh. Dia delay lebih kurang 10 saat kot. Memang lah. Facebook main delay lah Facebook. Jangan dengar Facebook. Dengar telefon lah. Jangan dengar Facebook. Okey, kejap. Jangan dengar Facebook. Jauhkan. Kalau di radio dia kata jauhkan dari radio. Saya just nak share. Semua sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Dengar Jam. Diorang tak dengar. Diorang dengar Jam. Diorang dengar. Ijam tak dengar diorang. Kau semua cakap je Jam. Okay, actually saya ada experience lebih daripada 5 tahun lah penggunaan Synology ni. So functionality dia memang banyak lah. Okay. Saya ada mention tadi pasal cloud sync, and then kebetulan Ustaz Azhar Ustaz Osman ada mention pasal external drive. Yeah. And then external drive ni, cloud dalam Synology itu sendiri ada satu function, application, nama dia cloud sync, and then kita boleh auto upload sebuah file kita ke cloud yang dia bagi option lah, macam OneDrive, Google Drive, macam-macam lah dalam cloud yang ada available. Yang Synology bagi. Betul. Okay. Dia bagi macam app lah, macam app. Okay. Dalam control panel dia memang ada. Okay. Itu je lah saya nak share. So, maknanya cloud yang Synology bagi tu free lah, tak perlu bayar dah. Bukan, kita bayar at the same time. Itu yang saya cakap tadi. Untuk macam orang have macam Tok je yang boleh beli cloud sync ni. Maksudnya let's say OneDrive dia bayar 2 terabyte untuk cloud sync, 3 terabyte atau 4 terabyte. So Synology akan cloud sync dengan OneDrive. OneDrive tu. See.
Okey. Tapi saya tak boleh tak dengar dengan diorang lah. Saya tak dapat timbang dengan diorang lah. Okey. Diorang dengar Syam. Jam punya. Dengar lah Jam. Okey. Dengar lah. Okey, And then, Jam. satu lagi pertanyaan pasal apa option yang cheaper. Saya tak tahu pasal, mungkin Ustaz dengan Dok pernah dengar pasal rate controller card. So mungkin boleh discuss lebih pasal rate controller card. Kita boleh build in dekat dalam PC. Okey. Kita boleh buat rate dekat dalam PC. Okey, Jam. Nanti kita jawab. Okey, baik. Terima kasih, Jam. Okey. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, rate controller card ni macam Dr. Isham cakap tadi, kita boleh build lah. Yang macam mana tu? Dia ada satu macam network card juga. Dia network rate card. controller card. Macam tu lah, kita letak tu supaya nanti hard disk tu masuk dalam bentuk rate lah. Dia recognize sebagai rate lah. Dari segi hardware pun dia dah recognize. Dia bukan software control saja. Mana dalam housing tu dia ada slot lagi untuk kad-kad macam tu? Dalam housing tu sendiri? Dalam PC. Ni dalam PC. PC. Kalau kita nak buat dekat PC. Habis kalau pakai iMac mana ada slot lah? Tak payah. Orang kampung saya kalau kata komputer lah, ada yang komputer yang tak pakai ke apa, bolehlah create macam pakai rate controller card tu, bolehlah pakai at least banyak dengan rate tertentu. Tapi apa nak pening-pening Li? Beli teknologi, tenang fikiran, terus tidur. Tak payah lagi dah pening-pening. Kamera beli 5,000, lens beli 10,000. Tiba-tiba 3,000 tak boleh. Pandangan saya lah kan. Yalah. Ni nak tanya dia kata. Ada soalan daripada Roslan tu. Nak tanya external hard disk macam 12 terabyte sesuai tak? Dia takut rosak. Saya guna 2 DAC. Macam mana? Ini dia cakap pasal external hard disk ni. Tak kena-mengena dengan NAS ni. Sesuai tak dia beli external hard disk 12 terabyte? Sebab takut rosak, takut rosak habis semua. Saya guna 2 DAC. Mana 12 tera 2 DAC? Yelah. Kalau kata mana prefer beli yang 1 tera atau beli yang tera banyak? Nanti bagi external hard disk ni mungkin. Macam ni. Kalau external tak payah beli 4 tera lah. Nak recover berlaku apa-apa, hayo 1 minggu bang. Baik beli yang kecil lah, 1 tera pun dah cukup. Ya. 2 tera beli sepasang. Mak kata Ustaz dia beli sepasang kan. Belilah 2 tera. Jangan beli 4 tera. 4 tera pertama rosak banyak. Ini 12 tera ni. 12 tera bapak ni. Rosak tu. Kalau lah kata apa-apa berlaku nak buat recovery, tak tahu berapa lama jangka masa nak recover benda tu semua dan build balik 12 tera. So tak sesuai lah nak advisable lah untuk beli yang tera besar-besar ni untuk external hard disk lah. Tapi kalau untuk NAS okey. NAS okey je, balik 12 tera, 16 tera, okey, mantap. Okey, Abeli, apa saya yang kata macam Dr. Isham tu, Dr. Isham tu dia banyak external hard disk yang ada sekarang. Mungkin 1 tera, 2 tera dan sebagainya. Betul. Boleh je beli satu 12 tera, gunakan dia sebagai main. Yang kecil-kecil tadi tu untuk dia backup. Sebagai main? Okey. Maknanya akses satu dia sebagai main. Ya. Lepas tu dia pecah-pecah lah. Pecah-pecah itu sebagai backup. Boleh. Mudah lah pada kita keluar masuk. Boleh kalau nak buat macam tu. Ya, betul juga. Mana beli satu yang besar untuk main lah, untuk kita punya macam apa yang kira permanent folder lah, permanent hard disk lah kat situ. Ya. So yang backup, tapi kena ada backup juga. Backup beli yang kecil-kecil je lah. 2 tera, 1 tera kan. Kita cakap daripada mula tadi sampai sekarang kita cakap ni backup tu wajib. Ya. Ni tak ada kena-kena. Belilah apa benda pun tapi mesti ada backup. Ini ada soalan daripada Nur Azlan. Boleh kita guna OS Windows Mac serentak untuk retrieve data NAS? Semua sistem boleh. Telefon boleh, retrieve data, pakai iPad boleh, pakai Windows boleh. Saya sambung. Satu saya punya Windows, satu saya punya Mac. Maknanya dia memang untuk semua sistem lah. Boleh baca. Macam Apple kan, macam Apple. Kalau kita dah guna untuk Apple, kadang-kadang untuk Windows tak boleh pakai. Betul?
Oh, ini Ya, tak ada masalah. Ini tak ada ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Semua sistem boleh connect dengan NAS. Dengan syarat letak kat network lah. Letakkan network. Ya, betul. Letakkan network. Takkan network lah. Kan. Macam tu. Okey. Okey, satu lagi peringatan. Apa-apa pun kita pakai, Synology ke QNAP ke Drobo ke apa semua Okey. tu, dia ada cara dia sendiri, format dia sendiri dia simpan data tu. Maksudnya? Okay. Maksudnya kat dalam file system tu dia punya guna sendiri. Dia tak pakai Mac punya file system, dia tak pakai Windows Explorer. Dia ada cara dia sendiri. Yang bila Windows Explorer interface boleh nampak, tapi cara dia susun tu sendiri. I Okey? see. Itu kena faham. Cara dia susun tu sendiri. Mana OS dia sendirilah. Dia Ya, guna. OS sendiri. Super je macam Windows nak baca Mac punya sistem ni, Finder tu, kalau ada interface yang betul baru boleh baca. Tidak directly tak boleh baca. Sebab Memang betul. masing-masing ada okey. Itu faham. Jadi kita kena backup file ni, kena pilih. Satu, kita backup Synology-nya backup. Okey. Maknanya dia ada cara-cara dia backup, lepas tu boleh restore balik. Ya. Satu. Okey. Kedua, kita backup secara native dia panggil. Maknanya kita ada folder gambar-gambar kita semua, kita backup native tu, masukkan dalam hard disk kita. Betul. Jadi mana-mana sistem kita pakai pun kita boleh ambil juga yang native ni. Faham? Ya. Jadi jangan kita terus backup Synology je tanpa backup native ni. Nanti tiba-tiba nak recover, katalah itu Synology dah tak ada. Jangan main-main. Tak ada. Macam mana tak ada? Katalah nanti sampai satu masa nanti 20 tahun akan datang kan, kita semua panjang umur, Allah jadikan kita panjang umur, tiba-tiba Synology dah tak ada. Sah. Okey, lalu tu benda tu makin lama dah rosak. Kita nak recover macam mana? Jauh fikir ke depan tu. Sebab apa? Benda tu boleh jadi tiba-tiba. Kan? Okey. Tiba-tiba company tutup dan sebagainya. Takut, susah kot nak tutup. Yalah, benda tak boleh jangka kan. Tapi kita memang asas kita kena ada backup yang tidak bergantung pada apa-apa sistem. Tapi Synology kan tak bergantung juga kan? Dia OS ni kat dalam lain. Cara dia baca file lain. Maksudnya kalau OS dia shutdown, tak boleh nak retrieve file lah. Tak boleh. Kata kita ambil disk kat dalam tu, kita jolok sebagai external hard disk, tak boleh baca. Tak boleh baca? Dia kena baca tak boleh. OS dia. Tak boleh baca. Saya ingat boleh baca. Mana saya ingat tarik dari sana, cocok kat situ boleh jadi external hard disk, tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi Boleh lah, sistem tapi dia tak boleh baca lah. Reformat balik lah. Reformat balik lah. Lepas balik lah, dia tak payah kenal. Okey. Ini soalan dari Toki. Toki tanya soalan ni lain dari topik sikit. Kalau conventional hard disk corrupt, apakah SSD boleh tak berlaku? SSD lagi cepat corrupt, bukan? Okey. Ini apa ni conventional hard, external. Ini SSD. Conventional ni kalau yang berputar dalam ni hard disk ni, kalau dia corrupt kita boleh recover. Tapi kalau SSD minta maaf cakap, dia pakai chip. Kalau dia rosak terus buang tong sampah. Tak ada apa nak boleh recover dah. Kalau chip dah kong habis. Jadi pakai yang external hard disk ni senang recover lagi daripada pakai SSD. So tak selamat Toki. SSD sebenarnya long lasting lah SSD tu. Pendek kata, apa saja manusia buat ni akan rosak. Ya. Cuma SSD tu lagi laju lah sebenarnya. Kalau untuk editing tu lagi best lah. Tapi untuk simpan lama file, better conventional hard disk lah. Kalau nak simpan lagi file lama. Okay? Dia recover. Recover mudah kan? Recover mudah. Itu memang corrupt terus jeng. Terus habis lah. Kalau SSD corrupt, bye-bye. Tak boleh buat apa dah. Chip dia rosak dah. Tak boleh buat apa dah. Okey, ada soalan lagi sahabat. Kalau ada, kita hampir 1 jam setengah dah ke udara. 1 jam setengah dah. Rasa kejap je dengan Ustaz. Betul lah. Satu, saya mewakili Dr. Isham. Mewakili Dr. Isham, Abeli cakap pada Abeli, cakap pada Leo Max tu,
mikrofon tu pun kena juga bagi pada kita orang. Betul, saya sokong. Saya sokong. Harap-harap Leo Mac dengar malam ni. Bukan apa, Cu, nanti hayo. bila lagi sekali mana tahu Abeli jemput kita, manalah tahu. Kita boleh cakap ni sekarang kita disponsor oleh ni. 3 orang disponsor oleh benda ni. Okey. Harap Cu boleh dengar. Aduh. Ada apa nak tambah Ustaz? Lagi satu saya tambah ni Uli. Ya. Okey. Tadi pasal nak data apa nak file tu nak ambil dari sistem macam teknologi sistem ni kan. Ya, betul. Kalau kata sambung dengan LAN drive ke kita punya PC atau kita punya Mac, kita boleh terus pergi dekat directory biasa, Finder tu kat directory tu, kita boleh terus masuk dalam teknologi. And then kita boleh transfer file macam tu je. Kita boleh ambil file macam tu, macam directory biasa je. Tak ada masalah. Kita boleh access dari teknologi direct daripada Mac ataupun direct daripada PC biasa. Tanpa masuk kepada panel dia ataupun DSM dia panggil. DSM tu dia punya desktop manager lah. Teknologi punya manager. User interface. Dia tu. Jadi kita boleh direct je masuk. Tu macam mana external, macam mana storage biasa. Kita boleh copy paste apa semua, tak ada masalah. Jadi senang sebenarnya, senang. Benda mudah. So peringkat awal ni kena cari housing dululah. Cari housing, guna hard disk yang ada dulu. Dia kalau nak beli, jangan beli housing, beli sekali dengan hard disk sebab lama-lama nanti dia tak jadi ni, Li. Betul. Betul. Okey. Cara paling nak, kalau nak jimat jugalah, nak jimat. Nak jimat ni poket tak ada, tak tebal ni. COVID ni. Ni zaman-zaman COVID ni kan. Ada banyak syarikat yang tengah mengecikkan operasi ataupun tengah liquidate. Maksudnya liquidate, dia jual harta-harta syarikat untuk cover overhead dia. Jadi cubalah gaji-gaji tengok mudah, tengok carousel. Type lah Synology ke, apa benda ke, tengok dekat sana. Mungkin akan dapat orang yang menarik. Saya punya ni, saya beli dekat carousel. Kalau ikut harga sebenar dia, berbelas-belas ribu. Tak mampu saya. Tapi dia jual masa tu, harga komplit dengan hard disk semua, dalam 8,000 berapa tera tu masa tu? Saya ada, sekejap. Saya ada 6 tera, saya ada 4 biji. 6 tera. Lepas tu 10 tera ada, 8 tera satu, 10 tera satu, 12 tera ada satu. Jadi semua sekali ada 7 hard disk. Saya dapat dengan nilai 8,000 lebih, macam tu, 9,000 lah. Masa tu. Jadi memang harga hard disk pun dah lebih ya? Harga ni pun dah lebih. Sebab masa tu saya tanya juga pada seller, kenapa jual macam ni? Jadi dia kata sebab company tak berjalan sebab PKP. Maka dia terpaksa liquidate harta syarikat. Macam juga laptop MacBook saya baru beli pun macam tu juga. Saya cari dekat mudah, carousel semua. Dan jumpa yang good deal yang mana orang memang nak pakai duit. Jadi masa ni kalau duit lebih, kalau ada rezeki memang boleh. Search dulu. Ambil beli yang second dulu. Tak perlu nak beli yang baru. Jadi kita pun nak jimat juga. Kan? Jadi cuba boleh cari dekat sana. Ada banyak rasa orang jual. Mana beli second pun tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Kan? Yang penting kita tengok kondisi yang bagus. Beli second tak ada hal. Kalau ustaz lain, ustaz orang FF dia beli baru. Kan? Saya tak ada, tak mampu. Marhaun. Dia sebab benda tak bergerak, tak apa, jadi okey je beli second. Mana kira tak ada efek lah. Mana kalau beli second hand pun punya shop dia panggil masih jangka hayat makin kurang ke? Tak ada lah, okey je. Dia tengok PC dekat rumah. Hard disk je. Yang penting hard disk je. Hard disk dah 10 tahun jangka hayat dia kurang lah. Okey. So sahabat kat luar sana, kita rasa dah nak berakhir kot. Kan ada apa lagi nak tambah? Ya. Saya rasa dah habis dah dan soalan saya dah terjawab. Cuma fikir duit lah sekarang ni. Ini
yang luar tajuk. Luar tajuk, okey. Poksy tanya kotak kuning ni ada lagi ni kotak lens ni. Untuk makluman Poksy, kotak ada owner dah hampir bertukar owner. Dah besok dia bayar dia punya deposit. Jadi bulan depan bertukar tangan lah. Oh. Jadi memang itulah untuk makluman Poksy, luar tajuk. Oh, dah ada buyer lah, dah ada owner baru lah tu. Dah 3 jam naik iklan terus buyer lock. Terus buyer lock pending 30 jam, tadi petang dia telefon dan confirm. Gila COVID ni. Banyak betul duit dia. Senang bercampur dengan golongan bangsawan ni, senang. Itulah pasal. Kita tumpan. Kau tumpang berkat dia pun tak apa dah. Ya. Aduh. Okey. Beli, jadi ini soalan dia saya pula. Luar topik sikit. Pandemik dah habis. Okey. Next trip mana? Boleh pergi ke ni? Boleh lah. Sekarang dah boleh kan? Pandemik dah keluar. Dah tak ada halangan rentas negeri. Tak ada halangan rentas negeri. Boleh dah rentas negeri, tak ada masalah kot. Dah boleh Ya, mana tak kan ada kan kawasan merah-merah lagi. Tak ada, tapi kita boleh pergi je mana-mana. Kita boleh pergi mana, janganlah masuk kawasan merah tu kalau dia bagi pun kita jangan masuk. Betul. I see. Tak apa, nanti saya fikirkan. Sebab kena cepat, tak tahu lagi sebulan nanti tiba-tiba dia tukar pula keputusan. Yalah kalau tukar kan biasanya kita bajetkanlah sebulan. Dia orang nak jadi plan kita nak biasa cuti kita rancang apa sebulan kan. Kita bajet biasa sebulan. Itulah target saya, memang agak nak ke utara. Tengoklah mungkin kalau tak ada, mungkin kalau rasa selamat dekat ke tengah lah, ataupun ke timur ke ikutlah. Tengok nanti kita akan bincang utara Ipoh, Taiping semua selamat, tak ada masalah. Masih selamat sana selamat. Memang sebajet pun nak ke utara sebenarnya. Okey, nanti kita bincang nanti. Lokasi untuk kita punya ACA. Okey, saya rasa kat situ saja perbincangan kita, sembang-sembang bersama dua orang tetamu, Dr. Hisham dengan Ustaz Osman. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi dan memberi pandangan. Dan saya malam ni baru terbuka lah sebenarnya bila cerita dengan Dok, cerita orang yang level tinggi ni, saya macam di awal-awal tau. Tapi bila Ustaz cerita terus potong. Tu clear jalan. Rakyat marah ni. Dia golongan bangsawan cerita ni. Itulah. Aduh. Saya jumpa dengan Dok Hisham dah lama. Dah ada tunjuk. Saya pergi rumah dia tu hari, saya tunjuk dia punya senoji ni. Saya macam oh ya. Tapi tak tahu apa pun. Nampaklah kepala gitu je. Ustaz, saya ingat dia faham. Tak faham sebenarnya. Aduh, ya. Dia angkut tu tanda tak faham. Tak faham. Cuba nak tanya lagi, takut nampak bodoh sangat aku ni. Kita cover lah sikit. Cover lah sikit. So alhamdulillah malam ni clear lah. Cuma nak cari duit lah gitu je lah. Kumpul duit sikit-sikit. Okay. Usaha tangga jaya. Ya. Okey, terima kasih semua. Baik. Terima kasih. Akhir kata. Dok Hisham akhir kata. Okeylah. Akhir kata terima kasih kepada pihak ni Suria Alam Channel jemput saya untuk kali ni live lagi. Dan juga untuk rakan-rakan fikirkanlah tentang stories ni. Kalau tak nanti apa takut kecewa lah. Akhirnya bila kita kecewa kita akan fed up dan kita tinggalkan semua hobi yang begitu menarik ni. Ya, betul. Jadi harap dipikir-fikirkan. Jadi lagi sekali lah saya tunjuk poster saya ni. Peace of mind. Itu paling penting. Ya, betul. Budak nakal. Terima kasih banyak-banyak Beli. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan kata. Baik, pertama terima kasih pada Abang Lee sebab jemput saya masuk dalam channel ni. Kita tak biasa kalau live ni, kita malu sikit. Dan semoga ilmu yang kita kongsi tu mendatangkan manfaat pada semua lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. InsyaAllah. Okey, itu saja guys. Sehingga kita berjumpa lagi. So untuk kita sharing
promo sedikit. Minggu Sabtu ni, hari Sabtu ni, kita ada Cityscape Fotografi bersama Muhammad Rizal Mabaki. Okay? Oh, Ini champion Cityscape. Abang legend. Okay. Jangan lupa temu janji kita pada hari 19 hari bulan, hari Sabtu malam, jam 9 malam juga. Okay, kita akan jumpa sembang-sembang pasal Cityscape. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.